Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kebersihan zahir, kebersihan dan kesucian yang zahir ialah kebersihan daripada hadas, hadas kecil dan hadas besar. Ke surat 19 kan? Betul. Dan kebersihan daripada benda-benda yang najis. Sudah aku sudah sembang dah kan? Jumpa di tempat baca. Pembersih benda-benda yang najis ialah air yang suci lagi menyucikan, dan juga batu dan samak. Baik. Kebersihan zahir, sebab syarat sah sembahyang ialah suci. Ke surat 19 yang Jawi, yang Rumi tak tahu ke apa. Pembersihan syarat sah sembahyang kena suci. Suci daripada hadas. Bila kata hadas, ada dua, hadas kecil dan hadas besar. Dan benda yang nak suci ini dengan menyucikan dengan air dan juga batu dan juga samak. Samak ni guna tanah kalau jenis najis. Kalau jenis bangkai, samak menggunakan benda-benda yang kesat. Nak samak kulit, nanti ke depan dia terang. Ini masuklah dalam bab fiqh. Maknanya 11 lepas daripada akidah, benda yang kita kena belajar ialah bersuci. Sebab syarat sah sembahyang kena suci. Kalau sembahyang saja tak suci dan tak kena dengan cara dia, maka sembahyang tu tak sah. Manakala pembersihan hadas pula ialah wuduk dan mandi dan tayamum. Hadas nak bersih dia dengan berwuduk, mandi dan tayamum. Itu cara nak membersihkan hadas. Baginya menyempurnakan kebersihan yang zahir, diberi panduan juga untuk menjaga kebersihan anggota tubuh badan yang tertentu secara khusus. Di antaranya ialah kebersihan mulut. Ialah kebersihan mulut. Di samping tu nak menyempurnakan, macam kata semayang lah, bila ada semayang wajib, ada semayang sunat. Kebersihan juga ada kebersihan yang wajib, yang kita nama mandi wajib. Dan juga berwuduk wajib ketika nak sembahyang. Dan juga menyucikan haid daripada nifas, itu wajib. Mandi ketika berhadas besar, itu wajib. Ini menjaga pembersihan. Sebab tu orang duk jaga tu, duk tengok dalam bab jaga kebersihannya orang kita lah, orang Islam. Sehari pun kita ambil wuduk, setiap kali nak semayang kena berwuduk. Berwuduk basuh anggota muka, tangan, kepala, telinga, kaki. Itu basuh dengan sempurna. Dan bila kita berhadas besar, wajib mandi. Bahkan mandi-mandi yang sunat lagi. Juga di antara benda yang kena jaga ialah kebersihan mulut. Kebersihan mulut ni kena bersugi lah, ataupun bahasa lain ni panggil gosok gigi. Ini sebab mulut ni kena jaga. Jaga dua lah. Jangan keluar perkataan-perkataan yang kotor yang menyakitkan orang. Dan juga mulut juga jangan bagi bau busuk. Bau busuk mulut, sama ada makan dengan makanan-makanan yang busuk, ataupun dia diam lama menyebabkan mulut dia berbau. Apa semua caranya ialah dengan bersugi ataupun gosok gigi. Bersugi ini sunat. Itu nanti dia ajak depan tu.
Ini ditegaskan dalam hadis yang berikut, an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-siwaku mutahharatun lil fami mardatun lirabbi, rawal Imam Syafi'i wa ghairihi. Daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersugi itu membersihkan mulut. Ia juga sesuatu perkara ridai Tuhan. Bersuci itu ialah membersihkan mulut dan yang disukai oleh Tuhan. Bersih mulut ni disukai oleh Tuhan. Maknanya mulut kita ni tak berbau busuk. Disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Hadis sahih riwayat Imam Syafi'i dan lain-lainnya. Ditegaskan lagi dalam hadis yang berikut, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laula an ashaqqu 'alal mu'mini wa fi hadisin Zuhairin ala ummati la amartahum bisiwa 'inda kulli salah, rawal Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabdanya, kalaulah tidak aku akan memberati orang-orang yang beriman umatku, nescaya aku akan perintahkan mereka bersugi tiap-tiap kali mereka mengerjakan sembahyang. Kata Nabi, kalau tak menyusahkan umat aku nak suruh umat aku tiap-tiap kali nak sembahyang gosok gigi, tiap-tiap kali nak sembahyang bersugi, kalau tak menyusahkan, kalau tak jadi keberatan. Nabi kalau nak wajibkan takut jadi susah kita pula, tak bersugi nak sembahyang berdosa. Sebab tu kalaulah tak ada keberatan bagi umatku, aku nak suruh tiap-tiap kali nak sembahyang bersihkan mulut, bersugi. Nah itu. Jadi kalau orang Islam ni mulut dia berbau, gigi dia pun berkarak je apa semua, ini bukan nak tunjuk lebay, penyegan. Taik gigi pun penuh kat gigi tu, kadang-kadang nak tunjuk warak apa yang tu, penyegan, pengotok. Orang Islam mulut dia bersih, gigi dia bersih, lidah dia bersih. Sehingga Nabi sebut, kalau tak susah, aku nak suruh tiap-tiap kali nak sembahyang bersihkan mulut kamu dengan bersugi. Itu. Baik. Bukan sahaja sekadar membersihkan mulut, bahkan beberapa anggota tubuh badan yang tertentu dituntut oleh syarak membersihkannya, seperti yang diterangkan dalam hadis yang berikut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khamsun minal fitrati al-khitanu wal istihdadu wa taqlimul asfari wa naqful ab wa nabtul ibti wa qassus syaribi. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabdanya, 5 perkara daripada peraturan-peraturan kebersihan. 5 perkara ni peraturan kebersihan, kata Nabi, yang dituntut oleh agama, iaitu berkhatan. Melayu panggil masuk Jawi. Itu pun nak jaga kebersihan. Kerana tak bersih lah kalau tak berkhatan, bawah tu lekat dengan najis-najis dengan apa semua. Jadi Islam ajar dah berkhatan ni wajib. Tujuan berkhatan ni apa? Nombor 1 sekali ialah nak jaga kebersihan. Tak tersimpan kotoran-kotoran najis bawah tu. Sebab tu Islam ajar awal-awal lagi berkhatan. Sebab tu Islam ni agama yang sangat mementingkan kebersihan. Mencukur bulu ari-ari tu sunat, mencukur bulu ari-ari tu pun nak jaga kebersihan. Itu. Memotong kuku nak jaga kebersihan juga. Kenapa? Bawah kuku itu boleh tersimpan segala kotoran dan najis. Mencabut bulu ketiak itu kebersihan. Dan menggunting misai. Nak taruh misai boleh, tapi jangan taruh misai sampai tikam masuk ke dalam mulut tu kan. Tengah minum kopi kan, minum teh kan, minum susu kan, putih lekat di misai tu, jilat pula. Orang tengok dah muntah. Sebab tu Nabi pun suruh menggunting misai. Jadi semua ni elok buat hari Jumaat.
Buat Jumaat, potong kuku, bulu hari-hari, cabut bulu ketiak, gitu. Dan juga menggunting misai. Ini Nabi SAW sebut dalam hadis dia. Hadis sahih riwayat Muslim. Dalam hadis berikut diterangkan beberapa perkara lagi selain daripada perkara disebut pada hadis yang lalu. Ada lagi benda hak Nabi suruh jaga kebersihan. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ashrun minal fitrati qassu syaribi, i'fa'ul lahyati, wassiwaku, wastinsyaqul ma, wa qassul azfar, wa ghaslul barajimi, wa tanfau wa natful ibti, wa halqu anah, wantifasul ma. Qala Mus'abun, wa nasitul ashirah illa an takuna madmadah rawahul Muslim. Daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 10 perkara daripada peraturan-peraturan kebersihan yang dituntut oleh agama, iaitu menggunting misai gunting, membiarkan janggut tumbuh panjang serta mengemaskannya. Janggut jangan cukur, biar janggut, jaga janggut. Itu. Tapi janganlah panjang sampai pusat tu. Tu ada ulama sebut kenapa orang laki-laki ini menyimpan janggut, orang panggil melebihi had dia sampai banyak sangat. Kenapa? Islam itu khairul umur awsatuha, sebaik-baik kerjaan itu pertengahan. Jangan sampai panjang sangat sampai lebih daripada luar biasa. Itu. Jadi simpan janggut. Itu. Baik. Dan bersugi yakni membersihkan gigi, menyedut air, membersihkan hidung. Itu sunat, menyedut air, lepas tu bagi keluar, luah bagi keluar. Kalau mulut kita berkomor-komor, luah. Hidung juga sedut, lepas keluar. Itu juga disuruh oleh syarak. Memotong kuku, membersih buku-buku jari, membersih buku-buku jari, dan mencabut bulu ketiak, mencukur bulu ari-ari, dan beristinja. Beristinja ni basuh kencing dan berak, itu istinja. Basuh kencing dan berak, itu istinja disuruh. Yang sebaik-baiknya guna benda lain dulu. Kalau kita guna tisu kalau ni guna tisu, lepas tu diiringi dengan air, itu lebih baik. Tapi kita lah ni guna air lah, sebab kita ada air. Itu istinja. Walaupun tak semayang, walaupun tak nak semayang lagi pun semua, bila dia kencing wajib basuh. Orang kafir benar basuh dah pakai lagu tu je. Pakai sengat lagu tu je. Islam dah wajib dia basuh kencing. Bahkan Nabi SAW pernah lalu di atas kubur satu hari. Nabi perintahkan sahabat ambil dahan kayu cucuk atas kubur tu. Sahabat apa ambil dahan kayu cucuk atas kubur tu. Tu Rasulullah tanya, pasal apa aku suruh hang pergi cucuk dahan kayu atas kubur tadi? Kamu faham ke tak? Kata lelaki-lelaki, saya tak faham. Rasulullah suruh saya buat. Kata Rasulullah SAW, aku lalu. Orang lelaki, aku sedar, aku tengok orang dalam kubur itu sedang diazab dengan mukjizat. Nabi tahu orang dalam kubur itu sedang diazab. Kata Nabi tahu azab pasal apa? Dia diazab kerana 2 perkara. Satu, kerana kencing dia tak jaga. Orang laki-laki ni bak kencing banyak dia tak jaga. Gitu. Padahal masuk jamban, masuk apa semua tu pakai berdiri, pakai handas tentu je. Bahkan dalam jamban pula ada tempat kencing berdiri. Kadang-kadang balik-balik umrah tu, turun-turun kapal terbang tu, semua pakai lari masuk jamban. Tu. Masuk jamban pakai jumpa tu, pakai tibai tentu je lah. Dengan jubah dia, dengan serban dia. Tebai kepala otak dia. Pakai cung tentu saja. Bagi ada akhlak. Masuk tempat tertutup. Masuk tempat tertutup.
Yalah, kalau nak kencing berdiri ni bukanlah sampai haram pun, tapi masuk di dalam. Nah, sebaik-baiknya kencing tu duduklah. Tapi kalau terpaksa dia nak kencing berdiri tak dan lagu mana pun semua, masuk dalam tutup. Jangan duk tunduk aib, malu ke orang. Aib tutup. Dan wajib basuh. Kadang bukan basuh dah, kenapa tak basuh dah? Kocok-kocok tu kelepuk habis. Menjentik je. Itu habis. Tidak, dekat tu je. Itu haram. Mesti basuh. Dalam Islam basuh kencing dan berak itu wajib. Itu. Dan basuh pula ada hukum-hukum dan cara-cara dia. Nanti bila sampai bab istinja, bab basuh kencing dan berak, banyak hukum fiqh hajat cara dia situ. Kita ni daripada sekecil-kecilnya sampai sebesar-besar semua diajar oleh syarak. Cara nak masuk jamban, cara nak basuh kencing berak, semua segalanya diajar. Kerana orang Islam lah orang yang paling bersih. Bahkan barat pun buat kajian. Bahasanya wanita yang paling bersih dalam dunia ini wanita Islam. Wanita kafir mana dia tahu bab nak cuci haid? Dalam kitab dia mana ada ajak. Bila darah haid, mari apa perlu dia buat. Bila dia berhenti dia nak mandi macam mana, nak basuh macam mana, dia tak ada. Kita orang Islam dicukur ada cara. Bila dia beranak mari nifah, macam mana cara nak mandi nifah. Itu. Sebab tu orang Islam ni dia ada iddah. Dia ada iddah. 3 kali suci kalau dicerai oleh suami, baru boleh menikah dengan orang lain. Kalau kematian 4 bulan 10 hari baru habis iddah dia. Pasal apa? Nak bagi betul-betul rahim dia bersih suci. Kalau habis iddah dia kahwin dengan orang lain pun rahim tu tak ada kena mengena dengan bekas suami yang dulu dah tak ada kena mengena dah. Itu Islam aja supaya anak tu tak ada bercampur dah. Itu suci betul-betul rahim dia, bersih betul-betul rahim dia, baru dia boleh kahwin dengan orang lain. Sehingga barat buat kajian, orang yang bukan Islam buat kajian, dia buat keputusan wanita yang paling bersih ialah wanita muslimah yang paling bersih. Kenapa? Islam ajar cara-cara nak suci rahim, nak suci haid, nak suci nifah, apa semua cukup lengkap. Begitu juga laki-laki keluar berhadah kecil, berhadah besar, cara nak cuci macam mana, kencing berak, semua cukup lengkap. Yang ni asas. Kalau dia tak erti benda-benda bersuci ni pun tak erti lagi, macam mana nak pergi mengaji tinggi-tinggi? Benda bersuci ni kalau tak betul, semayang tak betul, tak sah. Beribadat tak sah. Kenapa? Syarat sah ibadat itu suci. Suci. Bukan sekadar mandi saja. Mandi belum tentu suci. Sebab tu dalam Islam ni bersih dan suci. Hak lain-lain ada bersih saja, mereka tak ada suci. Itu. Baik. Kata Mus'ab, salah seorang daripada rawi hadis ini, dan aku lupa akan perkara yang ke-10. Aku fikir perkara itu tidak lain daripada berkumur-kumur. Masuk juga berkumur-kumur juga dalam bab kebersihan. Hadis sahih riwayat Muslim. Perkara yang tersebut ada yang wajib hukumnya, ada yang sunat. Yang 10 tadi ada yang wajib, ada yang sunat. Itu. Yang wajib ialah beristinja. Wajib. Kencing dan berak wajib basuh. Kalau tak ada air, wajib menggunakan batu atau seumpama batu. Yang ni seumpama batu tisu dah. Itu. Dalam buku fiqah boleh dah nak pakai tisu pun. Tak ada masalah. Kadang-kadang dia pergi tempat, kita pergi ke negara-negara, memang negara macam Singapura ke, macam Korea, macam Australia ke, kita pergi tanah mereka ni tak ada ayat. Tanah mereka ni tak ada ayat. Kita ni dah biasa guna ayat. Duk heret botol mineral rata. Pergi melancong, pergi mana beli botol mineral, duk heret botol mineral. Sedangkan Islam taklah susah macam tu. Boleh pun. Dia salah satu istinja ni kalau tak ada air boleh guna batu. Dulu batu lah, atau seumpama batu. Seumpama batu ni benda tu bersih, kesat, tidak dihormati.
Tidak dihormati itu maksudnya benda tu mulia tak boleh lah nak guna istinja. Ada macam roti biskut keras. Ada roti biskut keras tu tak? Tengah orang panggil roti kepala kera dulu panggil. Ada keras roti tu. Roti tu kena buat istinja boleh tak? Dia suci. Lepas tu kesat elok pula, tenyeh kesat elok. Tak boleh. Pasal apa? Dia benda tu mulia. Pasal apa mulia? Makanan. Tak boleh guna untuk istinja. Ataupun tulang binatang. Tak ada apa guna untuk istinja, tak boleh. Dia tu makanan. Bahkan tulang tu pula menjadi makanan manusia. Kalau tulang duk saja tu jadi makanan jin. Tak boleh istinja. Baik, senangnya kita sebut ni rata-ratanya tisu lah. Kita boleh tak guna nak basuh kencing dan berak ni guna tisu? Boleh. Boleh. Ambil tisu, bagi banyak sikit, bagi dia bersih. Ambil tisu banyak, tarik banyak sikit, jangan sikit lah. Itu. Tenyeh. Ada. Tenyeh sekali, 2 kali, 3 kali. Bersih. Kencing pun lagu tu, berak pun lagu tu. Lepas tu lagi dia nak semayang, tak basuh dah. Boleh tak? Boleh. Boleh. Tu nama dia istinja. Tak ada masalah. Cuma kita tak biasa lagu tu jadi geli-gelemang. Ada. Islam ni bukan untuk orang negara yang banyak ayat aja, ada negara yang tak ada ayat. Bukan untuk orang Malaysia aja. Macam negara-negara Arab dia pun susah nak dapat air. Ada. Jadi Islam ni rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh. Kita lah ni ada air, kita guna air lah, tak ada. Ada. Kalau tak ada air tak ada masalah, boleh. Boleh istinja dengan apa-apa benda. Kayu ke, jangan ada selumak sudah lah. Tanah ketui ke, atau apa lagi. Suabak ke, tapi kena tarik menjadi ketui lah. Apa semua. Yang lain ni tisu lah. Kalau dia masuk lautan, masuk lautan, pergi hiking ke, pergi mana ke, buat kerja lautan ke, lagu mana apa semua, air tak ada, tiba-tiba dia nak buang air besar, nak buat mana? Ataupun air ada untuk minum je. Air betul ada untuk minum je. Sekali dia nak semayang, nak apa lagu mana, dia buang air besar, cari air tak ada. Lepas tu cari kayu. Ada batu, ambil seketui batu, ada batu, tenyeh batu, buang batu tu. Ambil seketui batu lagi, tenyeh, ambil seketui lagi, tenyeh. Bersih. Ataupun batu sebiji tapi 3 penyuru. Boleh juga, bersih. Tapi dia tak basuh air, nak pakai yang tu saja, boleh tak? Boleh. Tuduk nganga macam kata tak boleh lagi, tak puas hati. Baik, tak biasa, boleh. Faham? Gitu. Oh, cari batu tak ada. Ada kayu je, kayu buruk elok apa semua, ambil kayu tu, tenyeh kayu tu, boleh. Boleh. Itu. Bahkan dalam bab istinja ni, dia ada ayat, tapi dia nak guna, tak mau guna ayat. Boleh tak? Ayat ada, tapi tak mau guna ayat. Boleh. Bukan soal dia tak ada ayat. Ada. Dia ada ayat, tapi dia nak guna tisu, dia selesa lagu tu. Dia selesa lagu tu apa semua. Tenyeh lebih dia lemah lah kadang-kadang ni, main basah, main apa semua ni. Nanti tu. Boleh. Jangan keliru dengan tayamum. Tayamum, kalau tak ada air baru boleh tayamum dengan debu tanah. Faham? Kalau tak ada air boleh baru tayamum dengan debu tanah kalau tak ada air. Selagi mana ada ayat, kena guna ayat. Tapi untuk istinja, dia boleh guna ayat, dia boleh guna seumpama ayat, seumpama batu. Syarat dia benda tu macam tadi, kesat. Kalau lincin tak boleh lah. Lincin tak boleh lah. Macam lincin ni macam benda-benda lincin lah, dia tak bersih. Dia benda tu kena kesat. Lepas tu benda tu pula kena pejal, kena jenis benda ketul. Sebab tu macam tisu tadi, dia kena tarik lebih banyak lah. Ada kayu, batu tak apalah. Syarat ketiga pula, benda tu tidak dihormati, bukan makanan. Boleh.
Macam tadi dia ada ayat tetapi dia nak guna batu, dia nak guna seumpama batu tisu tadi apa semua boleh. Bersih dah? Bersih tak bersih apa? Bersih lah. Hak kita tak lalu rasa tak bersih tu kita punya pasal. Lepas tu dia dia semayang. Macam tadi lah, dia semayang tak basuh dah, pakai istinja dengan tu je. Tak apa, boleh. Faham tak? Itu bersih dalam fiqh. Jabat jaga kebersihan. Menurut mazhab mana? Yang wajibnya ialah beristinja dan yang lain daripada itu adalah sunat belaka kecuali perkara berkhatan. Menurut mazhab Syafi'i, berkhatan adalah wajib bagi orang-orang yang telah dewasa. Uraian lanjut mengenai masalah ini ada dipaparkan dalam kitab-kitab fiqh. Berkhatan juga wajib bagi orang dewasa. Bagi orang dewasa wajib berkhatan. Benda ini juga dipaparkan dalam kitab-kitab fiqh banyak hukum berkhatan ni. Gitu. Melayu panggil apa? Masuk Jawi, bersunat. Wajib. Dua benda ni wajib. Dalam hadis tadi sebut. Apa dia? Beristinja, basuh kencing dan berak dan berkhatan. Ada pun yang lain-lain sunat. Kerat kuku sunat. Gunting misai sunat. Cabut bulu ketiak sunat. Pada hadis sebut tadi berkoma sunat. Masuk air ke hidung luah keluar sunat. Ini semua sunat. Dua ni wajib. Maknanya kalau dia kencing tak basuh dalam hukum Islam haram. Haram. Nanti kena seluat, kena apa, kita tak boleh bergelombang dengan najis. Tak kira nak semayang tak semayang pun. Tak boleh duduk dengan najis, tak boleh. Ada dulu kan dia nak belajar ilmu kebai. Nampak kebai, syarat dia kena tenyeh tape kat badan dia ni. Itu tenyeh tape. Itu. Tu orang panggil dulu panglima kepala tape. Dulu sebut kan. Ada cerita dia tu. Ada cerita dia. Orang ditenyeh. Jadi badan kita elok-elok saja-saja pi tenyeh najis tu, hukum dia haram. Tak boleh. Nak sembahyang tak main tak kira. Badan kita tak boleh duk pi tenyeh najis pun tak boleh. Kenapa? Allah tak suka benda kotak-kotak, benda jijik-jijik. Allah Ta'ala tak suka. Sebab tu jaga kebersihan. Itu. Baik. Jelasnya kebersihan dan kesucian dalam segala bentuk adalah dituntut oleh syarak. Ini disimpulkan dalam hadis yang bermaksud kebersihan itu adalah daripada iman. Orang ni orang Melayu banyak ingat ada ni, an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebahagian daripada iman. Itu. Tiap-tiap seorang yang dituntut bukan sahaja berkeadaan suci bersih meliputi tubuh badan, pakaian dan tempat tinggal, tetapi juga dikehendaki sentiasa kelihatan berkeadaan indah berseri. Orang Islam ni bukan sekadar orang panggil bersih sahaja, orang Islam juga dituntut supaya indah berseri. Indah berseri orang Islam ni. Gitu. Baik laki-laki, baik perempuan. Indah berseri. Dia suruh tuntut kita pakai pakaian yang cantik. Kalau pakai jubah pun pakai jubah yang cantik-cantik. Kadang-kadang orang lelaki pergi umrah tahu, dia beli jubah hak 10 riyal. Balik ni pakai jubah pun kiat sengit ya. Kalau orang tanya, awak pakai jubah nak beli apa jubah 10 riyal, beli hak elok-elok lagi. Nak pergi semayang masjid je pun. Pergi masjid je pun bunyi. Padahal nak semayang nak apa semua pakai lawa indah. Disuruh. Sama orang perempuan. Saya sebut, saya suka tengok orang perempuan-perempuan ni. Baik kalau dia tua-tua tu tak upaya dah nak berenang tua dah. Dia tak boleh nak ejah dah tua. Tapi pakai indah itu boleh. Ada. Sebab tu kalau orang tua dia ambil berat bab pakaian walaupun dia tua. Saya rasa tua lah kena pakai elok-elok tu. Dah tua pakai pula teruk lagi huduh. 2 kali huduh. Dah lah tua. Lepas tu pakai pula baju pun kiat je, telekeh je pun semua. Tengok bercemui. Faham tak? Tua-tua pakai elok-elok.
Nada. Pakai elok-elok. Kalau pakai baju kurung pun pakai baju kurung elok-elok. Saya suka tengok. Saya tahu kita baju kurung ni tahu. Baju kurung ni yang pakaian kita tu elok. Dan dia tutup aurat dengan sempurna lah. Dia pakai baju kurung, dia pakai stokin. Orang panggil tengah tu kalau baju kurung yang tak cekak tu dia bubuh pula kat tangan ni, apa semua. Dia pakai tudung. Elok. Saya rasa baju kurung pun dah elok. Kadang-kadang dia pakai jubah pun tak elok. Tak mana jadi kiak kat mana tak tahu apa semua. Baju kurung tapi pakai bagi elok. Tak apa. Islam tak larang, bahkan Islam galakkan kita. Sekarang makcik-makcik dia pakai tudung. Pakai tudung, dia buh paku kat sini. Tak apa buh paku, nak bagi elok sikit. Janganlah banyak sangat tani jadi mudah sangat. Kau sangat nak buh paku satu dan apa semua, pakai elok-elok. Setengah tu dia pakai cermin mata kan. Orang perempuan tua dah, bukan muda tua dah. Dia pakai cermin mata, lepas tu dia bubuh pula rantai ikat belah sana semua. Tengok cantik. Ada dengan kasut dia, tapi janganlah melarang teruk sangat dah. Tapi kita dah tua. Pada kita dah tua. Nah ini. Tua ni lah kena pakai elok. Saya selalu pesan kat makcik-makcik dia ikut kuliah saya tu, hampa tua ni pakai elok. Jangan pakai sarung ikut dan je apa semua. Sama ada keluar ataupun duduk rumah. Ni duduk rumah 24 jam, baju kedah kain batik, baju kedah kain batik. Tengok bercemui. Ni ada. Tengok cemui. Kau dia turun pergi ke dapur tu dia pakai baju kurung. Elok elok. Bos semua tu cerita dia. Tua tak ada nak bagaimana, dah tua dah tak ada arah lah. Jadi jangan kita ambil mudah. Ada nak pakai baju kurung ke, nak pakai jubah ke, nak pakai apa ke, elok. Ni ada elok. Elok ni panggil apa dia tu? Kena lah orang panggil, kena. Dia ambil kira setengah pada tu. Dia pakai baju color apa, kain color apa. Orang lelaki sama. Tapi orang lelaki tak peduli. Dia saruk baju Melayu, dia saruk kain cukup. Setengah orang lelaki yang segak-segak, yang lawa ni, dia nak ambil baju Melayu tu, dia tengok lu kain warna apa. Ada? Kain warna apa? Baru dia ni, kain yang boleh masuk lah. Kain yang boleh masuk dengan baju. Yang ni orang rumah lah kena perhati tengok. Orang lelaki ni dia tak peduli, dia pakai sarung ikut dan ikut sudah apa semua. Itu cerita. Dia pakai, kadang dia fikir setengah orang tu seluar color apa sesuai dengan baju apa. Seluar color apa, kasut mana apa semua. Jadi ini indah, ini disuruh. Allah suka. Nabi suka. Jadi nombor satu sekali bersih dan suci, yang keduanya indah. Supaya orang tengok orang Islam ni, orang nampak suka. Suka. Tengok elok. Tu cerita. Tu kadang-kadang itu tengok orang India tu, dia pun pakai sari pun nampak kemas. Sari je pun. Ada? Dia pusing kot ni apa semua. Tu sari. Kadang tak nampak perut tepi ni apa semua. Itu pakaian kita, pakaian yang menutup aurat, bersih, indah, suci. Jaga betul semua. Islam dia suruh tutup aurat sahaja. Islam tak pernah pun menetapkan kamu mesti pakai color ni, warna ni, bentuk ni, tak. Islam tak pernah. Islam suruh baik laki-laki baik perempuan tutup aurat. Color terpulanglah pada kamu. Jenis baju Islam tak ada tetap nak pakai baju kurung, nak pakai sari pun tak apa. Kau lah teringin nak pakai sari baluk lebih. Yang penting jangan bila nampak perut, bila nampak aurat apa semua. Tak apa. Gitu. Nak pilih pakaian yang macam mana, pakailah, tak apa. Itu. Cuma kita orang Melayu kena jaga budaya orang Melayu. Allah buat ni bangsa-bangsa puak-puak ni apa semua ni, Allah buat elok. Kita jaga kita punya. Batu bahasa ni tuan-tuan, yang paling tak jaga bahasa orang Melayu. Ada. Dia kurang jaga bahasa dia. Itu. Lala ni pun ceprah habis dah. Ada Dewan Bahasa Pustaka, ada tahan apa semua, pemimpin kata daulatkan bahasa Melayu, jaga bahasa Melayu. Tapi kalau dia pergi luar negara tak cakap pun bahasa Melayu. Bohongnya. Baru ni je menteri kita bercakap. Tak pernah.
Orang Indonesia mereka reti bahasa Indonesia, pergi dunia mana pun cakap bahasa Indonesia. Dia ada terjemah ikut suka hang, tapi terjemah macam mana terjemah lah. Orang Jepun dia cakap bahasa Jepun, pergi dunia mana pemimpin-pemimpin mereka, orang Korea cakap bahasa Korea, orang Cina cakap bahasa Cina. Ada. Ini. Kita tidak. Sampai sini kita. Kalau pergi Mekah apa semua, orang tanya Malaysia, Malaysia. Dia pun Malaysia. Malaysia. Biar pilih depa Malaysia, kita Malaysia. Tapi Malaysia. Habis kita pergi jadi depa. Bukan kita ajak depa sebut bahasa betul dah. Kita pun Malaysia. Habis kena Arab boleh hak tu je, puluh hak tu. Kita akan jadi depa. Itu. Kalau kita cakap dengan Bangla. Cakap dengan Bangla. Bukan Bangla cakap kita cakap Bangla. Ada makan? Kalau nak tanya dia, ada makan? Sebab dia cakap lagu tu. Kita pun cakap lagu tu. Ada makan? Kita pun jadi lagu tu. Pergi cakap dengan Nyonya, kita jadi Nyonya. Cakap dengan India, kita jadi India. Ada. Dia bukan pertahankan orang panggil bahasa dia tak mana sangat dah. Setengah nak cakap terbalik pilah. Tapi aku akan cakap bahasa aku yang betul. Dia akan cakap bahasa betul. Tidak. Cakap dengan Cina kan dia jadi pelek Cina. Cakap dengan Indon dia jadi pelek Indon. Cakap dengan Bangla dia jadi pelek Bangla. Dia sendiri pelek. Orang Melayu sini pergi pelek. Dia terbalik. Itu orang Melayu. Jadi saya nak sebut tadi, dalam Islam pertama suci, bersih, indah. Itu. Yang penting itu aurat. Dia nak pakai color apa, nak pakai warna apa, nak pakai jenis apa semua, Islam bagi kebebasan pada kita. Yang penting itu aurat saja. Itu. Baik. Islam ni bukan agama kongkong. Islam agama tunjuk cara. Nada, tunjuk cara yang betul ini. Baik. Sesuai dengan ajaran Islam yang diterangkan dalam hadis yang berikut, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Rawahul Muslim. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabdanya, sesungguhnya Allah bersifat dengan segala sifat-sifat yang indah, dan kerana itu ia redha akan keindahan di dalam segala bentuknya. Allah bersifat dengan sifat yang indah. Ya, tak indah macam mana kita tengok ciptaan Allah Ta'ala, sudah semuanya indah. Orang duk mari ke Langkawi ni susah payahlah bawa beg heret beg pi. Ngeheret anak-anak pula. Kumpul duit bertahun nak mai perhabis di Langkawi ni. Nu duk beratur nak naik bot, ya Allah, nak mai juga. Orang duk viral ikan sekat 1000 pun nak mai juga. Ada nak mai juga ke Langkawi ni. Pasal orang nak tengok keindahan ciptaan Allah. Tak puas tengok keindahan ciptaan Allah Ta'ala. Dengan air lautnya, dengan pantai yang indahnya, dengan pulau-pulau yang indahnya, dengan air terjunnya. Sanggup orang ni kalau bukan daripada Jepun, daripada Amerika, nak mari tengok. Tiba-tiba kita tak indah. Maknanya Allah cipta sesuatu yang indah. Kalau kita tengok ikan, warna ikan, bentuk ikan, semua indah-indah belaka Allah buat. Rama-rama indah Allah Ta'ala buat. Orang sanggup bermusafir beratus-ratus, beribu, berpuluh ribu kilometer nak mari tengok apa keindahan ciptaan Allah di Langkawi ni. Kau nak tengok bangunan, negara mereka pun ada. Jadi tentulah Allah itu maha indah. Kerana yang dia cipta ini indah-indah belaka. Jadi kalau kita indah, rumah kita contoh indah. Soal rumah besar, rumah kecil itu soal lain, soal kemampuan. Tapi indah boleh buat. Nombor satu, bersih. Betul, kadang kita tengok orang pergi rumah orang susah,
NGO pergi bantuan sengah-sengah tu kalah semua. Bila sampai je depa kerja kuntik sampah dalam rumah tu, bergundi-gundi sampah, sedangkan yang miskin duduk dalam rumah itu sihat. Apa kena-mengena miskin dengan kotak ni? Maknanya penyegan. Malah ada juga orang pergi ke rumah yang rumah dia di pada buluh, dapur dia pun pakai parah macam orang dulu saja, tepat sakut senduk buah paku je. Tapi orang tengok dia susun dengan periuknya bersih, dengan senduk-senduk dia gantung elok-elok apa semua. Walaupun rumah tu rumah murah, buat dengan papan-papan sayung je, kutik dengan apa dia ni, buluh-buluh saja, orang sampai tengok dengan halaman dia bersih, dengan apa bersih, orang nampak indah, orang suka. Orang miskin macam ni kita kena tolong. Yang tadi ni menunjukkan dia miskin tu malah. Kalau dia rajin mungkin dia senang. Ni sampai sampah sarak penuh ni apa cerita? Dalam rumah sampai ada 4-5 orang dalam tu, semua siap-siap belakang, takkan tak boleh kai-kai sampah. Kotak, jamban-jamban kotak berkarat pun takkan tak boleh bersihkan. Orang kata kesian tengok rumah penuh dengan sampah. Yang ni masalah lain ni, masalah penyegan, bukan miskin. Dah tak? Miskin bab lain. Ni cerita. Ada kita orang panggil tak kisah benda-benda tu. Sebab tu tengoklah ciptaan Allah, baik kita tengok gunung ganang, tengok air laut, tengok pantai, tak pernah jemu. Jadi kita fahamlah Allah itu maha indah. Maha indah. Tak boleh nak gambar dengan kepala, tak boleh nak bayang. Akhirat esok boleh berjumpa, boleh tengok Allah, itu nikmat yang paling besar sekali. Kenapa? Tengok ciptaan dia pun indah. Orang pergi snorkeling kan, sanggup bayar nak pakai spek, nak tengok ikan-ikan dalam air tu. Pasal apa? Indah. Jadi kalau kita indah, pakaian kita, kain baju kita indah, dengan niat dalam hati kita, Allah ciptakan alam ini indah, Allah itu maha indah, aku nak buatlah pada tubuh badan aku ni sekat mana boleh jaga keindahan, rumah tangga aku sekat mana nak jaga keindahan, apa semua okeylah, tak apa, tak salah pun. Nah gitu. Jangan kita tahu Allah kita ni nak duduk atas dunia lah mana, ni semua dunia lah. Nak apa betul dengan dia penyegan tu. Betul juga. Tak, indah kena jaga. Jangan nampak Islam ni selekeh. Orang Islam selekeh, tak boleh. Indah tu cerita dia. Baik. Kebersihan batin, kebersihan dan kesucian batin pula ialah pertama membersihkan jiwa daripada kesan-kesan dosa dan perbuatan maksiat, iaitu dengan jalan taubat, dengan taubat yang sebenar-benar taubat nasuha. Bersih dengan jalan taubat dan sebenar-benar taubat nasuha. Semua orang buat dosa, kecuali nabi-nabi maksum daripada dosa. Kita ni kalau kita kata kita tak ada dosa, kita jahil. Semua kita ni ada dosa. Jadi nak bersih tubuh badan daripada kekotoran tadi dengan air yang suci lagi menyucikan. Nak bersih dosa, taubat. Hari-hari istighfar, astaghfirullahalazim. Hati ingat aku minta ampun ya Allah. Astaghfirullahalazim, aku beristighfar. Bersih diri daripada dosa ni. Jangan luar je nampak bersih tapi dalam kotor. Macam katalah, kalau kita nak kata kita ni tak berdosa, kita ni tak buat salah, dah, kita ni orang yang berdosa dan buat salah. Bersihkan dosa-dosa kita dengan bertaubat. Hari-hari istighfar, hari minta ampun. Sebab tu Nabi bila turun ayat iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Dalam rokok kita ada dua, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim, maha suci Allah
yang maha besar, maha suci Allah, yang tu dipanggil tasbih. Wa bihamdih dipanggil tahmid. Nah itu Allah sebut dalam izajah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bertasbih, memuji Allah, bertahmid, wastaghfir, dan minta ampun. Jadi bila turun ayat ni, Nabi dalam rokok dia, Nabi tambah lagi, Allahumma ghafirli, Allahumma ghafirli, ya Allah ampunilah aku, Allahumma ghafirli, atau subhanakallahumma wa bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, kok susahlah rokok kita tua-tua ni, dekat-dekat nak mati ni. Elok dalam rokok kena tambah sikit lagi, bagi cukup 3. Subhana rabbil azim, yang tu tasbih. Wa bihamdih, yang tu tahmid, bersyukur. Tambah lagi wastaghfir, minta ampun. Dalam rokok tambah minta ampun. Apa dia? Allahumma ghafirli. Jadi elok gini, subhana rabbil azim wa bihamdih Allahumma ghafirli. Boleh? Subhana rabbil azim wa bihamdih Allahumma ghafirli. Kalau 3 kali lah sebut. Jadi ada minta ampun dalam tu. Kita tua kena tambah Allahumma ghafirli. Nak mati dah, dosa banyak. Faham? Dalam sujud pun begitu, subhana rabbiyal azim wa bihamdih Allahumma ghafirli. Allahumma ghafirli. Boleh tak? Ingat tak? Kalau nak baca subhanakallahumma bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaik pun boleh. Tapi kok susah kat kita nak tukar hak ni. Hak lama tu kita nak baca tu bacalah. Tapi tambah lagi Allahumma ghafir li. Tapi dalam hati ingat, ya Allah ampunilah aku. Ya Allah ampunilah aku. Itu Allahumma ghafir li, ya Allah ampunilah aku. Nabi minta ampun setiap kali rokok dan sujud. Yang tak berdosa Nabi ni, kita dosa banyak, lagi-lagilah kena minta ampun. Ingat nah, setiap kali rokok baca zikir-zikir yang kita dah baca biasa, subhanallahil azim wa bihamdi, cuma tambah sepatah lagi Allahumma ghafir li. Boleh? Allahumma ghafir li, cukup yang tu. Allah ampunilah dosaku. Kalau yang subhanallahil azim 3 kali, Allah maghfir li pun 3 kali. Subhanallahil a'la 3 kali, Allah maghfir li pun 3 kali. Pasal apa? Kita tua-tua ni banyak dosa, kita sedar banyak dosa. Macam tadi, tiap kali kita nak semayang tak ada wuduk, kita ambil wuduk bagi bersih. Tiap kali kita berhadas besar, mandi hadas besar. Tiap kali berhenti daripada haid, mandi hadas, nak suci. Jadi tiap kali rokok, tiap kali sujud, bersihkan hati kita, Allahumma ghafir li. Nak tambah wali-wali daya apa semua tu terpulang lah. Tapi korang banyak Allahumma ghafir li. Faham? Nah itu. Yang kedua, membersihkan hati daripada kekotoran syirik. Jangan ada syirik dalam hati. Hasad, dengki. Jangan ada hasad, dengki dalam hati. Perasaan dendam, tipu daya, takabur, besar diri, riak, bermegah-megah dan sebagainya. Buang yang tu. Kan senang tuan-tuan nak buang sifat ni, dia mai. Pertama syirik. Syirik ada 2. Satu, syirik sembah berhala, minta tolong kat hantu syaitan, tu orang panggil syirik jadi. Yang kedua, syirik khafi. Syirik yang tersembunyi dalam hati. Apa dia? Riak. Semua buat nak tunjuk kat orang. Dia kalau dalam soal dunia tak apa. Soal dunia tak apa. Contohnya, dia beli kereta. Lepas tu orang pergi kata kat dia, lawa kereta hang. Dia syok. Yang tu tak apa. Itu hal dunia.
Dia syok tu tak memanglah berasa macam seronok orang puji kereta dia lawa. Itu tak apa. Tak salah. Faham? Macam orang perempuan dia tukar lansir baru, lepas tu pergi upah pula hak elok sikit dia buat. Orang masuk dalam rumah. Orang kata lawa lansir hang no, hang tempah kat mana? Tengih je dia. Ada. Seronok. Yang berdosa dak. Yang tu tak apa, tu urusan dunia kita, tu kegembiraan dunia. Duk atas dunia ni kena seronok-seronok lah. Sama kalau tak seronok, tak orang panggil itu. Dalam hal begitu, tak apa. Ada. Orang tengok baju hang lawa. Hang beli kain mana lawa sangat apa semua ni. Kasut hang nampak lawa lah apa semua. Dia seronok lah. Yang tu tak riak. Ada. Itu tak apa. Yang tak boleh macam mana? Ibadat. Buat nak tunjuk ke orang, nak bagi orang puji. Buat nak tunjuk ke orang, nak bagi orang puji. Ini masalah. Sedekah nak tunjuk ke orang, nak bagi orang puji. Semayang nak bagi orang nampak, nak bagi orang puji sekali. Itu. Berzikir baca Quran pun nak bagi orang dengar, nak bagi orang puji. Inilah yang merosakkan segala amal ibadat kita. Jangan kita bawa perasaan dalam hal-hal dunia tadi termasuklah ibadat kita. Dalam hal dunia tak apa. Macam kata tadilah, ya kita seronok lah kalau kita beli kereta. Apa tu orang kata, hang beli kereta apa ni, huduh macam roti mengali. Kita tak seronok kan? Ada. Kita tak seronok. Gitu. Jadi kalau orang cerita benda-benda begini, benda-benda hal dunia kita, tak apa, ini dunia. Memang Allah buat dunia pun untuk kita seronok-seronok duduk atas dunia. Tak apalah. Keindahan apa semua. Dia bocak rumah dia lawa, rumah hang lawa no. Ya, dia buat plan lawa lah rumah orang puji. Dia pun seronok lah orang puji rumah dia lawa. Apa semua ada dia buat pun nak bagi lawa. Tak apa. Ada? Tak apa. Itu. Sama juga masakan dia masak. Dia buat gulai. Orang makan sedap masak gulai. Kembang hidung dia. Ada. Hang masak gulai, lepas tu sambai. Orang boleh sambai hang sedap, cicuh sedap sungguh. Apa semua. Seronoklah orang puji dia. Seronok. Ada. Berdosa tak? Yang tu hal-hal begitu tak apa. Ada. Tapi jangan teruk sangatlah. Ada. Cubalah kita kelak. Benda itu hal dunia. Tapi dalam hal ibadat, derma, wakaf, infak, semayang, puasa, apa semua lagi. Semua ni nak menunjuk. Orang panggil syirik khafi ada dalam mata hati. Nada. Dah ada benda-benda hak kita nak seronok orang puji tu. Tak apa backpick. Nada. Kadang orang duduk saja pegang tudung dia, perempuan rambu ni, lawa ni, manik-manik hang ni apa semua ni, hang beli benar. Seronok. Tak apa. Tapi tak boleh seronok langsung, mampu. Nada. Tapi jangan sampai macam saya sebut tadi. Berselawat pun nak bagi orang puji, berzikir pun nak bagi orang puji, baca Quran pun nak bagi orang puji, nak bagi seronok, sederma pun. Ini hati dia kotor. Faham? Itu. Hasad dengki ke orang, rezeki dia. Kita kena faham tentang qada dan qadar. Allah Ta'ala dah tetap ada rezeki masing-masing. Kalau dia lah. Tapi syaitan kacau. Berasa cemburu, jealous tu dah ada juga. Cemburu. Jangan, kalau sekadar mari perasaan begitu, buang. Hasad dengki ni bila dia bela, dia jaga dia makin gemuk. Itu yang jadi masalah. Akhirnya dia bawa benda-benda syirik. Dengki tu cari bomoh tiam, pi puja sana puja sini, nak bagi kawan tu bengrak bagi apa semua. Ini jenis hasad dengki. Baik. Perasaan dendam, tipu daya, takabur. Sifat bertakabur ni yang berdosa besar ni sifat Allah. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Besarnya Allah Ta'ala. Tiba-tiba dia pun nak rasa besar sama. Nak berlawan sifat tu, nak ambil sifat Allah nak letak kat dia. Tu berdosa besar, takabur. Itu. Riak, bermegah-megah dan sebagainya. Cara membersihkannya ialah dengan melakukan ikhlas dan yakin, mencintai kebaikan, bersikap sabar, bersifat benar, merendah diri, dan segala amal usaha yang dikerjakan hendaklah ditujukan kerana Allah Azza wa Jalla.
Satu benda yang dia buat tu hendaklah ditujukan kerana Allah Azza wa Jalla. Selagi keadaan batin dibiarkan bersarang dengan kekotoran sifat-sifat keji, maka kebersihan dan kesucian dituntut oleh syarak itu masih belum sempurna. Nah itu. Selagi keadaan batin dibiarkan bersarang dengan kekotoran sifat-sifat yang keji, dalam hati itu ada belaka. Riak pun ada, takabur pun ada. Allah, teruk ni, sakit ni. Semua ada belaka. Itu. Orang ni selagi ada begitu, bersarang di sifat keji, maka kebersihan dan kesucian dituntut oleh syarak itu masih belum sempurna. Mandi, cuci, bersih, air mutlak, elok apa semua, tapi hati perut ada kotak, riak, takabur semua, hujud apa semua, hang tak boleh jadi Muslim yang sempurna. Tak boleh. Gitu. Tak boleh nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala akhirat esok. Bersihlah diri daripada sifat ni. Baik, habis tentu. Hukum air dan bahagian-bahagiannya. Tengok depan tu. Firman Allah, wa anzalna minas samai ma'an tahura. Dan kami menurunkan daripada langit air yang bersih, suci. Kata Allah, wa anzalna minas samai ma'an tahura, dan kami Allah menurunkan daripada langit air yang bersih, suci. Apa dia air bersih suci? Air hujan. Air hujan, air yang bersih, suci. Air hujan. Jadi tak ada ragu-ragu dah, air hujan ni bersih, suci. Itu. Bahkan saya kalau anak-anak nak main hujan, main pi. Tak apa. Budak-budak sekolah saya mahat kalau musim hujan, mereka nak loncat tengah hujan, loncat pi. Kita marah aku demam. Madak. Padahal kan, anak nak main air hujan, kita tak bagi. Kata Allah, air hujan tu bersih, suci. Tak apa. Dia demam, dia semua tu biasa. Dia tak biasa benda apa pun demam. Semua. Tiba-tiba ada boy anak pergi mandi kolam. Taman Tema. Air tu duk pusing. Kolam. Tahu tak? Dia ada motor sebiji, pusing ayak tu. Bubar kencing. Kawan tu kentut ke apa semua. Ludah. Duk pusing ayak tu. Betul. Sedangkan air hujan ni bersih. Kalau nak main hujan, main. Saya pada dulu anak saya nak main hujan, main. Tak apa. Guru kilat takut lah, aku tak ada guru main pi. Budak-budak sekolah saya kalau musim hujan, lepas nak loncat pi. Tak. Kerana kata Allah, kami turunkan air hujan itu bersih, suci. Bersih, suci. Itu cerita. Sebab tu kadang-kadang saya dah sebut, banyak anak-anak ni nak pergi main air di Taman Tema tu, bukannya murah-murah. Kali masuk RM50, RM30 nak bagi lepas main seronok. Boleh lah, dia ada lah chlorine, dia ada apa semua tu. Kadang-kadang tak ada duit itu pun gagah kumpul duit sama semua. Kalau buat pergi mandi sungai, air terjun, air baru terjun, apa semua bersih. Hak manusia buat ni, macam kata manusia nak larat bersih tak mana? Pusing ayat tu bagi. Allah turunkan air hujan yang bersih. Jadi air hujan ni air yang bersih. Tak kira malam Jumaat, tak malam Jumaat pun. Nak minum ke, nak ambil wuduk ke, nak guna untuk mandi hadas ke, nak guna untuk bersuci ke, nak guna untuk basuhan, boleh air hujan. Itu. Dan lagi firman, wa yunazzilu alaikum minas samaa ma'an liyutahhirakum bih. Dan kenanglah nikmat Allah ketika ia menurunkan kepada kamu hujan daripada langit untuk mensucikan kamu dengannya. Baik. Satu lagi lambang kebersihan yang Allah Ta'ala tunjuk, Allah turunkan daripada langit air bersih. Untuk apa? Untuk kamu bersuci dengannya. Cuba kita tadah air hujan turun. Mana pernah sekali pun sejak daripada dulu-dulu sampai sekarang, sampai kiamat, ambil tong, tadah, tengok air tu. Ada nampak dia keruh. Jernih, serta jernih.
Musim kemarau ke musim hujan ke musim apa ke, air hujan sentiasa bersih. Kalau jatuh atas bumbu kita, bumbu karat kan, itu pasal karat tu. Tapi kalau kita tak ada air hujan, tak pernah air hujan tu kotor, tak pernah bersih. Kenapa? Allah turunkan air itu untuk kita membersihkan diri kita. Turunkan hujan. Itu. Sampailah orang kumpulkan air tu jadi empangan. Empangan tu dia hantar rumah ke rumah, buka paip. Asalnya air hujan. Asalnya air hujan. Kalau hujan tak turun, mana nak mari air? Allah hantarkan air hujan, simpan dalam pokok-pokok, simpan di gunung-gunung. Di gunung pula ada tasik, ada buat empangan tu pula hantar rumah ke rumah. Sebenarnya air hujan Allah turunkan daripada langit. Betapa kasih dan sayangnya Allah pada hamba-hamba dia, sedangkan hamba dia nak buat setitik air tak reti. Mana ada pakar dalam dunia ni boleh buat air setitik? Hang pakar tara mana boleh buat air setitik? Tak boleh. Tak ada air, tak boleh hidup kita, matilah. Mati tu. Allah Subhanahu wa taala, kalaulah Allah ni nak hancurkan manusia, tak payah susah. Allah tak turunkan air, keringkan semua, mampu habis. Kalau betul Allah Taala nak binasakan hamba-hamba dia, pasal apa hantar COVID? Hantar COVID. Ada mati, ada tak mati, ada penat, ada tak penat, ada meningkat, ada kurang, apa semua. Tanda kasih sayang Allah nak bagi orang sedar Allah berkuasa untuk menghidup dan memati dan menghancurkan. Kalau benar Allah Ta'ala turunkan bala ni, Allah benci, tak payah pun Allah berhentikan hujan. Tak hujan tak lama, 3 bulan kering. Empangan-empangan mula kering, semua dah kering. Bila dah kering, pokok-pokok tak tumbuh. Manusia tak boleh hidup tanpa air. Nada. Ikan-ikan tak boleh hidup, apa semua mati, hancur, kering kontang. Dah Allah turunkan penyakit-penyakit yang boleh berubat, boleh apa semua ni. Bukan Allah benci, dah. Allah nak suruh manusia ni sedar. Kata Allah lah ayat yang lain ada, kalau Allah nak hancurkan manusia, bukan payah luruh langit sekeping-sekeping atas kepala, mampu. Dah Allah bagi sikit-sikit saja sehingga menggemparkan seluruh dunia. Jadi Allah ni ya, macam kita duk baca selalu, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Allah tu siapa? Ar-Rahman. Dia amat pemurah. Bila dia bagi sungguh. Manusia ambil ikan dalam laut, hari-hari bawa keluar berjuta-juta tan, tak habis. Ikan dalam laut tak ada siapa belah, semua keluar sihat-sihat belaka. Kita belah ikan dalam akuarium nak tengok je, mampu berapa kali, mampu dah. Tak larat buh oksigen dia, tak larat bagi makan, tak larat saling air. Ikan dalam laut yang kita makan keluar mata jernih-jernih, sihat-sihat belaka. Daripada kecil-kecil, sekecil-kecilnya ikan bilis sihat, sampai sebesar-besarnya ikan paus yang berat beribu-ribu tan seekor. Bayangkan seekor bertan-tan, dia makan sehari berapa tan, gemuk, sihat. Sebab tu kalau kita nak pilih ikan elok, tengok mata dia jernih ya, melandangkan ikan ni segar. Orang pula gitu, bila doktor nak tengok sihat tak sihat, dia ambil terselek, dia tuluh mata. Mata jernih elok sihat, mata kuyuk lali tu tak sihat lah tu. Lambat. Pemurahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Tak pernah habis ikan dalam laut. Manusia ambil makan. Bahkan tu kalau makan ikan tu dapat rasa pula. Ikan yang dalam laut dengan ikan belah, dapat rasa. Tak sedap nu, nak ikan dalam laut nu sedap. Ikan yang belah ni bau bau dedak lah, bau tanah lah, apalah semua. Allah
Yang tadi kita sebut, Allah buat indah. Alam ciptaan dia indah. Dan Allah ciptakan semua benda yang ada atas dunia ini untuk manusia. Dan bukan Allah benci ke, Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak menzalimi hamba-hamba dia, tak. Kalau Allah nak, Allah sekat hujan, habis cerita. Tak. Hujan tetap turun. Cukup untuk kita. Itu. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un, rawahu Abu Daud wa ghairihi. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya air itu suci lagi menyucikan, tidak ada suatu pun yang dapat menajiskannya selagi tidak berubah keadaannya. Hadis ini riwayat Abu Daud dan lain-lain. Air itu suci lagi menyucikannya, tidak ada suatu pun dapat menajiskannya. Macam air laut. Apa orang tak lepas lah laut? Semua lepas masuk dalam laut. Tapi Allah buat air laut sentiasa bersih. Dengan ombak dia, dengan tapis dia, dengan apa semua, bersih. Itu. Betapa sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bayangkan ni orang duk lepas masuk ke laut ni macam-macam, tunjuk pada dulu lagi apa semua, bersih. Air laut jernih, bersih. Betapa Allah Taala kasih dan sayang, suci. Allah turunkan. Air terjun, daripada air terjun pergi tengok. Terjun turun tu, cuba pegang tengok air tu. Mari dalam hutan. Keluar daripada dalam hutan belantara, tengok air bersih. Bersih. Sebab tu orang-orang lah ni duk jaga, suruh jaga khazanah alam. Kerana bila manusia kacau dia, alam boleh rosak. Air yang jernih jadi keruh. Pasal apa? Orang kacau, tebang balak, lori masuk, tarik tanah, runtuh tanah. Tu yang dia jadi kepala air. Ada sebut kepala air, tentu tahu kepala air, jaga nanti kepala air main apa semua. Air duk turun daripada gunung. Air turun daripada gunung. Bila hujan turun, tanah runtuh. Bila tanah runtuh, dia sekat laluan air tu. Batu jatuh ke, balak jatuh ke, dia sekat laluan air tu. Bila laluan air tu tersekat, jadi sungai tu dia air bertambah. Jadi empangan atas. Lama-lama pecah. Sekatan tadi tu air turun sekaligus. Itu yang ramai mati tu panggil kepala air. Ada orang kacau dia. Bonik orang panggil air gunung jerai kan, turunkan, kita tengok dian, Allah cukup dahsyat. Tengok tak tergambar dalam kepala macam mana kayu balak dia himpun setepak dalam resort tu bertambun-tambun. Saya pun pergi tengok. Atas gunung jerai ni tuan-tuan sekalian, apa orang tak buat? Atas gunung jerai. Hak buat syirik-syirik pun bukan sikit-sikit. Nak pi buang saka pun pi buang atas gunung jerai. Nak pi minta kata kamat pun macam-macam benda yang Allah Subhanahu Wa Taala benci, syirik ni dibuat atas gunung jerai. Macam-macam lah tuan-tuannya. Hak jenis syirik-syirik, jenis sesak-sesak ni, gunung jerai. Satu ketika gunung tak larat tangguh dah. Kerja buat manusia ni. Yang Allah murka duk buat atas belakang dia tiap hari apa semua. Turun sekali. Ada orang duk buat benda-benda mampu-mampu. Nak berubat benda-benda mampu-mampu cara syirik ni, banyak pergi buat atas gunung jerai ni. Kedak tu kata Allah Subhanahu Wa Taala, kalau dia nak hancur hamba dia, fa iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Bila Allah nak sesuatu, Allah kata jadi. Tak ada kisah. Allah boleh buat sekelip mata. Tapi dengan sifat pengasih penyayang Allah Subhanahu Wa Taala, Allah bagi nikmat melimpah ruah, Allah turun bala sikit-sikit. Macam lah ni lah. Dulu kamu pakat tulis rindu kat masjid, macam-macam lah tulis.
berkeli dengan jawatan kawasan masjid tu, nak pergi sembang jemaat. Hanya jawatan kawasan masjid saja boleh sembang jemaat, orang lain tak boleh. Masa Covid dulu tulis pula kluster kayangan, kami tak boleh pergi nak pergi sembang jemaah, mereka boleh pergi sembang jemaah. Lah boleh tak pergi pun. Saya kata tapi pun masjid pun tak benar pun, cara jarak tu pun tak benar, tak benar. Oh dulu gedik nak pergi tulis macam-macam. Lah masjid buka api ya, tak sedap. Nanti sekalian ni tak tahulah nak turun apa, kita ambil insaf lah. Tambah Langkawi lagi sakan dulu kan, sunyi sepi. Pantai Cenang tu macam rumah hantu. Apa yang tak ada kat Pantai Cenang tu? Duk langgar harap kat tepi pantai macam beragam apa semua lama dah. Allah stop. Boleh apa? Sunyi sepi nganga kata. Apa semua. Lah buka balik. Meriah balik. Meriah balik. Tapi ada sedap. Ada sedap. Ngapa yang berlaku ni? Patutnya cara baru ni kita pun dengan jiwa baru. Allah tak apalah pelancongan apa semua, ekonomi bagus apa semua, tapi ingat jangan buat benda yang Allah murka. Bunyi bang pergi masjid, bunyi bang pergi masjid. Lah tak ada nak pergi masjid sibuk. Tak ada nak pergi masjid sibuk. Rebo taksi sibuk, toki hotel sibuk, toki restoran sibuk, toki book sibuk. Sibuk tak ada. Jaga. Allah bagi baru ni dah teruk dah. Takut manusia ni payah sedap, degil. Kita dah ingat kaum Nabi Nuh degil, kaum Nabi Lut degil. Kita pun degil semacam. Ada? Degil. Ini. Ubahlah. Betul hari Jumaat macam ni hari kita bagi masa kita dengan Tuhan kita. Tinggal semua kerja-kerja. Beribu-ribu main mengaji. Pakat dengar. Takkan sampai 37 hari seminggu semua nak cari untuk dunia. Sampai sehari pun tak boleh cari untuk akhirat. Bukan sehari pun, sejam 2 jam je tak boleh. Tak tahulah nak jadi ke mana. Muda-muda dulu pun kalau tak mengaji, tua-tua pun tak mengaji, lama mati bodoh aku tu. Marah. Mati jahil aku tu. Muda-muda kalau kau lain, tua-tua duk kalau juga. Kalau ada rasa sedap dah, aku tak boleh dah, mati jahil jenuh. Tapi apa kerat sedap? Apa kerat sedap? Seminggu sekali nak bagi masa untuk kita dengar ilmu agama Allah, dengar ayat-ayat Quran, dengar hadis-hadis Rasulullah. Bukan daripada pagi sampai petang pun, 9 sampai 10, 11 gitu saja. Tak boleh. Masa kita dengan dunia boleh. Rasa tak cukup hari pula. Cari. Ingat, jangan melampau. Jangan melampau. Ini satu bala, tuan-tuan sekalian. Ada bala orang lain rampah kat kita. Ya. Macam cerita dulu, zaman-zaman dulu orang Melayu cempar belah Kamboja, depa maju. Kalau baca tak, depa majulah apa semua. Lah ni Melayu-Melayu duduk di Kamboja susah. Pasal apa? Orang lain mengatasi kita. Dulu bangsa kegemilangan mereka sudah habis. Sekarang jadi ini. Akibat daripada lalai, banyak negara-negara Islam yang kaya raya jatuh. Kita pun kena beringat. Orang lain dah main beli tanah jadi toke, beli tanah jadi toke, sikit hari lagi. Jaga lah pun dah nampak dah merempat dah. Kalau kita tak jaga, aku Pulau Pinang kita tengok Singapura habis lincing dah. Habis
Ini kita tak ada apa. Ingat dekat diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai masa dengan Allah Taala tak ada. Bang tubuh pakai tidur. Tak bangun. Duk ria punya hayya Allah solah, tak peduli. Hayya alal falah, tak peduli. Kata lagi as-salatu khairum minan naum. Semayang lebih baik daripada tidur, tak bangun. Lena. Bangun-bangun genyeh-genyeh mata, makan-makan kenyang-kenyang, tak mutu pergi buat kerja. Menjadi macam datang, tak peduli buat ibadat. Peduli cari makan je semua. Ini bahaya. Ingatlah Allah bagi penyakit untuk kita insaf dan sedar. Kalau tak insaf tak sedar sebut zaharal fasadu fil barri wal bah bima kasaba aydinat liudhiqahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Berlaku bala bencana di darat, di laut dengan sebab kerja buat manusia. Aku nak bagi depa rasa supaya mereka kembali ke pakai jalan. Patut norma baru ni bukan sekadar kita pakai mask. Kita ni norma baru ni jiwa kita pun baru. Dulu kita buat kerja tanpa ada kira takut apa pada. Lah ni takut Allah murka. Hak kena baru ni pun dah teruk dah. Takut Allah bagi hak lagi teruk. Patutnya dalam jiwa kita ni dah ada benda tu. Semua. Tapi kalau Allah bagi macam tu pun tak sedap juga. Tak tahu. Nak tunggu hak tarah mana tak tahu. Ingat itu. Baik. Kandungan hadis ini pada mulanya ialah untuk menjawab pertanyaan sahabat-sahabat baginda mengenai air yang sebuah perigi di Madinah yang biasanya pada musim hujan ada di antara benda-benda yang najis dihanyutkan oleh air masuk ke dalamnya. Jawapan baginda bahawa air itu suci lagi menyucikan, tidak ada sesuatu pun yang dapat menajiskannya adalah umum dan dijelaskan oleh hadis berikut. Jadilah tangtu dulu an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka uluman nafi'a rizqan wasi'a amalan salihan sa'adatan daran husnul khawatim rizqin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين.